Alhamdulillah kita kembali lagi bersiaran di Rampai Pagi. Seperti biasa Rampai Pagi kami bawakan pada kita semua secara langsung ni ada daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei. Kita ni telah pun habis sudah berinteraksi dengan rakan-rakan di ketiga-tiga daerah dan seperti yang kami janjikan kepada bis kita, segmen seterusnya kami akan membawakan kembali kepada bis kita. Memang ada peminatnya tersendiri segmen ini, segmen Khazanah Cendekiawan Islam ni Intan. Ya, dan dalam segmen ini kita akan berbicara mengenai dengan tabaruk dengan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Dani, hari ini kita dapat menjemput dua orang tetamu undangan kita. Jadi kita perkenalkan di sebelah sisi Dini sendiri iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syahirul Syafiq bin Rashid iaitu pegawai Arkib IRD, dan juga bersama dengan kita iaitu Yang Mulia Puan Nur Akilah binti Ahmad Hussein, itu pegawai penyelidik IRD. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi kami daripada Rampai Pagi, seluruh keluarga Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kerana berkesudian datang ke hari ini ke set Rampai Pagi, menceriakan lagi Rampai Pagi hari ini, khususnya untuk segmen Khazanah Cendekiawan Islam ni. Jadi mungkin sebagai mukadimah kali ya, soalan pertama kami ingin ajukan kepada tetamu kita hari ini, narasumber kita Tuan Muhammad Syahirul Syafiq bin Rashid. Sebagai mukadimah, mungkin boleh berikan pengenalan mengenai dengan topik perbincangan hari ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingin mengulang sedikit, memperkenalkan diri saya ialah Muhammad Syahirul Syafiq bin Rashid dan rakan sekerja saya ialah Nur Akilah binti Ahmad Hussein. Kami adalah wakil daripada Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Pertama-tama sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB, terutamanya di dalam segmen Khazanah Cendekiawan Islam pada pagi ini. Suka juga ingin kami kongsikan, tujuan kami tampil pada pagi ini adalah untuk memberikan kepada orang ramai bahawa Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah akan membukakan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 17 hari bulan sehingga 28 hari bulan September 2023, kecuali pada hari Jumaat. Hari Jumaat kami tutup, iaitu pada 22 hari bulan September selama 11 hari bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, iaitu 1445 Hijrah. Ini adalah pertama kalinya bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukakan seiring dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pada kesempatan ini juga, pada hari ini kami ingin mengongsikan satu amalan yang menjadi arus perdana yang dibuat oleh orang-orang Islam di dunia, bahkan bukan di Brunei saja, untuk di seluruh dunia, atau malah juga barangkali ada di antara para penonton ini yang belum pernah mendengarkannya, iaitu amalan bertabaruk. Dalam kita ni mengejar kesenangan hidup, berbagai cara dan bentuk usaha yang dibuat oleh kita ni umat Islam untuk mendapatkan keberkatan, dan salah satu cara untuk mendapatkan keberkatan ini adalah dengan bertabaruk. Bagi yang belum faham ataupun kurang pasti apa itu tabaruk, boleh rakan sekerja saya akan menerangkan lebih lanjutlah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi itu sedikit mukadimah ya mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Nur Akilah. Jadi Puan, kita percaya saja mungkin ada ramai yang kurang mengetahui mengenai dengan apa sebenarnya tabaruk ini. Mungkin boleh dijelaskan? Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, mengenai dengan pengertian tabaruk ini berasal daripada perkataan Arab iaitu barakah, yang mana dari segi bahasa barakah bererti perkembangan, pertambahan dan ataupun lebih. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, asal makna barakah atau orang kita ni berkata, ia adalah maksudnya kebaikan yang banyak dan juga tetap. Di samping pengertian tersebut, barakah juga membawa erti yang pertama gembira atau bahagia, yang kedua berterusan dan tetap, yang ketiga makmur, bernasib baik dan untung,
juga yang keempat, kebaikan yang berlimpah. Daripada semua pengertian yang saya sebutkan tadi itu dapat disimpulkan membawa maksud kebaikan yang berlimpah, bertambah, tetap dan berterusan. Adapun tabaruk itu dari segi bahasa ialah menuntut, memohon, meminta atau menginginkan berkat. Dari segi istilah, bertabaruk ini tabaruk bererti menagih ketetapan kebaikan di sisi Allah pada sesuatu perkara. Di antara yang sabit ataupun tetap adalah bertabaruk dengan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan di Balai Khazanah Islam sendiri ada menyimpan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, sukacita ingin kami kongsikan lagi mengenai dengan pembukaan bilik bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena sambutan Maulidur Rasul bagi tahun 1445 Hijrah. Bila ia punya tarikhnya itu pada tarikh-tarikh yang kami sebutkan tadi, iaitu selama 11 hari bermula pada 17 hari bulan September sehingga 28 hari bulan September bersamaan dengan 1 hari bulan Rabiul Awal sehingga 12 hari bulan Rabiul Awal kecuali pada hari Jumaat. Untuk makluman orang ramai mengenai dengan penjualan tiket bermula pada jam 9 pagi sehingga jam 3 petang. Bagi jam lawatan pula bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Manakala pada hari terakhir iaitu pada 12 hari bulan Rabiul Awal bersamaan 28 hari bulan September iaitu hari Khamis, pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya akan dibukakan pada sebelah petang sahaja pada jam 1:30 petang sehingga 5 petang, manakala pembukaan tiket pada hari itu ialah pembelian tiket pada hari itu ialah 1:30 petang sehingga 3 petang sahaja. Ya, alhamdulillah ya, insyaallah pembukaannya bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sepada dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun 1445 Hijrah ini akan diadakannya selama 11 hari bermula 17 hari bulan sehingga 28 hari bulan ya. Betul. Alhamdulillah, itu dia perkongsian mengenai dengan tarikh dan juga waktu bilik khazanah yang akan dibukakan. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nur Akilah telah pun dijelaskan tidak ada penonton mengenai dengan definisi tabaruk. Kalau Tani boleh imbas kembali di antara perkongsian tadi, tabaruk ini maksudnya menginginkan keberkahan, menginginkan berkah dan juga kebaikan yang berlimpah, dan juga diberikan contoh-contoh yang lebih mendalam lagi tadi untuk menjadikan sebagai konteks untuk Tani lebih faham sebenarnya apa maksud tabarukan ya. Tapi kalau boleh tanyakan juga kepada Puan, apa sebenarnya hukum tabaruk ini, mungkin boleh diperjelaskan. Okey, mengenai dengan hukum tabaruk ini dalam perkara bertabaruk ataupun meminta berkat ini, ia indah terlepas daripada dua perkara ataupun dua hukum. Yang pertama adalah tabaruk yang diharuskan. Yang kedua adalah tabaruk yang dilarang. Okey, saya jelaskan dulu mengenai dengan yang pertama, tabaruk yang diharuskan ini iaitu bertabaruk dengan sesuatu yang diketahui ada disyariatkan di dalam Islam, seperti bertabaruk dengan Al-Quran yang memang mempunyai banyak keberkatannya dan juga asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar Rasulullah ini maksudnya di sini adalah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rambut Rasulullah, jubahnya, serban baginda dan sebagainya. Tabaruk, manakala yang kedua, tabaruk yang dilarang iaitu bertabaruk dengan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam Islam, seperti bertabaruk dengan batu ataupun kubah. Okey, kadang-kala tabaruk itu disalah anggap oleh sebilangan orang dengan mempercayai dan melakukan perkara yang sama sekali tidak disyariatkan, malah bertentangan dengan akidah Islam, seperti perbuatan yang boleh membawa kepada unsur syirik, bid'ah dan khurafat. Sebagai contoh, memakai azimat yang bukan daripada nama atau sifat Allah, seperti nama-nama malaikat, orang soleh atau nama muazzam, iaitu yang dimuliakan dari kalangan makhluk seperti Arash. Meninggalkan perbuatan mengambil berkat sedemikian adalah lebih utama. Lebih dikhawatiri jika niat memakai azimat untuk mendapatkan berkat pada asalnya ia mau untuk bertabarukah untuk mendapatkan berkat, tapi terseleweng sehingga menjadikan pemakainya itu beriktikad bahawa azimat atutah yang pulang mempunyai kuasa untuk mendatangkan kebaikan kepadanya. Maka ini boleh membawa kepada perbuatan syirik dan wajib untuk kita ni hindari. Adapun tabaruk sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam adalah sesuatu yang diharuskan berdasarkan
ketetapan dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diambil perhatian dan kita ni yakini bahawa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjadi sesuatu itu melainkan dengan kuasa Allah dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Para ulama besar telah sepakat mengakui tentang kewujudan berkat daripada asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keharusan bertabaruk dengannya. Di antara mereka itu ialah Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga Imam Ash-Shihab dan juga seterusnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, yang mana Syekh Nasiruddin Al-Albani ini adalah salah seorang ulama terkenal dan sangat keras menentang perkara-perkara bid'ah. Beliau telah mengulas bertabaruk dengan asar-asar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga berpendapat bahawa harus dan boleh bertabaruk dengan asar-asar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi bersyarat. Ya, jadi itulah mengenai dengan hukum bertabaruk. Dan seterusnya ni, apa-apa terima kasih kepada Puan Nur Akila. Seterusnya kita akan beralih kepada Tuan Muhammad Syahirul. Jadi tuannya mengenai dengan tabaruk ini, adakah terdapat dalil mengenai dengan tabaruk dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ni? Silakan. Dalil-dalil yang menunjukkan keharusan bertabaruk di dalam Al-Quran ada disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Yang kira-kira maksudnya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi suatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat 248. Di dalam kitab Futuhat Al-Ilahiyah disebutkan bahawa Bani Israel mempunyai satu peti yang bila mana peti ini durang kan mau berperang, disimpannya di depan durang. Durang akan mengharapkan kemenangan daripada peti tersebut. Dan peti tersebut apa isinya? Isinya adalah serban Nabi Harun dan juga selipar ataupun selipar serta tongkat Nabi Musa alaihi salam. Jadi nampak kita lihat di sini durang mengambil keberkatan daripada barang-barang Nabi mereka. Macam itulah, itu adalah di antara dalil yang mengharuskan kita ni bertabaruk dengan athar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil lain ada disebutkan di dalam hadis sahih yang dijadikan dalil juga dengan tentang keharusan bertabaruk, antaranya ialah daripada Abi Juhaifah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di Al-Hajirah. Lalu dibawakan air untuk berwudu dan baginda Nabi pun berwudu. Kemudian orang ramai mengambil lebihan air wudu ataupun tetesan yang lepas berwudu itu dan disapukan kepada tubuh badan mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan seterusnya ada hadis lagi daripada Uthman bin Abdullah bin Mauhib radhiyallahu anhum, katanya keluargaku pernah menyuruhku menemui Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ummu Salamah ialah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa mangkuk yang berisi air. Maka Ummu Salamah pun keluar dengan bekas perak yang di dalamnya terdapat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila sesiapa saja yang ditimpa sakit ain ataupun mata ataupun apa-apa jua penyakit, seseorang itu akan mengirimkan bekasnya yang berisi air kepada Ummu Salamah. Hadis ini riwayat Bukhari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menerangkan tentang hadis ini. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
bila seseorang itu mengadu kesakitan, maka dia akan datang kepada Ummu Salamah membawa bekas yang berisi air. Lalu Ummu Salamah pun akan mengambil rambut peti perak yang di dalamnya ada rambut Nabi SAW dan direndamkan ke dalam bekas tersebut. Dan ini adalah bertujuan untuk mencari kesembuhan. Dan bila sudah selesai diambil balik rambut daripada air tersebut, dan Ummu Salamah akan memberikan bekas yang berisi air tersebut kepada pemiliknya, maka pemiliknya sama ada ia meminum ataupun menyapukan ke tempat yang sakitlah. Selain daripada itu juga, Muhammad Ali, pengarang kitab At-Tawassul wal Wasilah berkata, semua perkara yang di atas ini, yang tadi di antaranya orang Bani Israel menyimpan bekas di depan itu, dan seterusnya daripada Abi Hujaifah yang mengambil lebihan air wudu, dan seterusnya Ummu Salamah yang menggunakan rambut Nabi SAW untuk berubat dengannya. Ini semua adalah bukti bahawa keharusan bertabaruk dengan apa-apa jua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, dan baginda tidak melarangnya. Dan demikian itu pula lah para sahabat dan tabi'in, mereka pun semua melakukan bertabaruk ini. Alhamdulillah, itu je penjelasan yang cukup cukup mendalam sekali mengenai dengan dalil-dalil yang terdapat mengenai dengan tabaruk ini. Tapi mungkin kalau soalan berikutnya kali Tuan Tuan Syahirul, kalau boleh tanyakan, mungkin boleh diberikan contoh-contoh barangkali perkara-perkara yang kita boleh bertabaruk dengannya, dan kalau kami lihat juga dalam konteks Balai Khazanah sendiri, mungkin macam mana cara Tani lakukanlah barangannya kalau Tani berkunjung ke Balai Khazanah. Silakan. Okey, antara perkara yang mengundang berkat ataupun menurut yang disyariatkan berdasarkan ketentuan yang ada dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis, juga sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, berkat boleh didapati di antaranya melalui peribadi manusia, yang kedua benda, ketiga tempat, empat waktu selain doa dan perbuatan. Dan ini adalah antara yang dapat mendatangkan berkat. Dan ingin saya fokuskan kepada peribadi manusia, iaitu dengan apa yang ada di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, iaitu rambut Nabi SAW. Seperti mana yang kita ni tahu dan yakini bahawa berkat yang paling agung yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada sekalian alam, dan Allah memberikan hidayah kepada hambanya dengan berkat kerasulan Nabi kita ni. Terdapat banyak kisah yang menjadi yang bercerita mengenai keberkatan Nabi Muhammad SAW, dan di antaranya ialah kisah para sahabat yang berwudu dan minum air yang keluar daripada celah jari jemari Nabi, baginda Nabi SAW. Dan di antara para sahabat yang melakukan ini adalah Jabir radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengusap air tersebut yang keluar daripada jari jemari baginda Nabi kepada parutnya. Kenapa dibuat macam ini? Kerana mereka sedar bahawa mukjizat Nabi itu mengandungi berkat, dan mereka itu tidak mahu mensia-siakan peluang tersebut. Selain daripada itu, para sahabat radhiyallahu anhum yang diikuti para tabi'in dan orang-orang soleh, diorang ini bertabaruk dengan asar ataupun kesan peninggalan baginda Nabi SAW. Dan bertabaruk dengan asar baginda Nabi SAW ini telah pun terjadi sejak zaman Nabi sendiri, dan baginda Nabi tidak melarangnya. Ini menunjukkan kepada keharusan bertabaruk itu sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata yang kira-kira maksudnya, ketika Rasulullah SAW selesai daripada melontar jamrah, ketika itu melakukan haji, baginda Nabi SAW menyuruh tukang cukurnya mencukur rambut baginda Nabi SAW, dan bila selesai dicukur, baginda Nabi SAW memanggil Abu Talhah, dan seraya baginda Nabi bersabda, bagi Abu Talhah, bagi-bagikan rambut ini kepada orang ramai yang ada di sana. Bercerita mengenai rambut Rasulullah SAW ni, Qadhi Iyad ada bercerita dalam kitabnya Asy-Syifa tentang Khalid bin Al-Walid. Ketika mana berperang, Khalid bin Al-Walid ini topinya terjatuh di medan perang, dan beliau Khalid bin Al-Walid sanggup turun mengambil, dan nyawanya terancam, takut terbunuh, dan para sahabat yang lain pada ketika itu mengecam
perbuatan Sayyidina Khalid bin Al-Walid tadi. Ini menunjukkan bahawa Sayyidina Khalid bin Al-Walid bukan melakukan perkara tersebut saja-saja. Ini adalah kerana topi baginda Sayyidina Khalid bin Al-Walid itu terkandung di dalamnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau takut akan hilang keberkatannya dan topi ini jatuh ke tangan musuh kaum musyrikin pada masa itulah. Dan dapat kita ni lihat sendiri bahawa sahabat sendiri mengagungkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghormatinya. Sedangkan para sahabat sendiri yang mengagungkannya, begitu juga kita ni ataupun para penonton yang ingin berkunjung ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, yang ingin bertabaruk dengan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu ada tata tertibnya dan adab. Dan di antara adab dan tata tertib yang perlu diikut adalah seperti tidak membuat bising, berpakaian sopan dan menutup aurat, melepaskan kasut atau selipar di tempat yang disediakan ketika berada di perkarangan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memperbanyakkan selawat dan doa. Okey, seperti yang kami ceritakan tadi di antara bertabaruk dengan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para sahabat seperti menaruh di dalam topi, merendam ke dalam bekas yang berisi air. Ini semua kami indah lakukan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Ada atas sebab-sebab tertentu, para pengunjung hanya akan dibenarkan untuk melihat secara dekat sahaja. Alhamdulillah ya, saya sebetulnya ada juga berkesempatan sebetulnya berkunjung dan selai rambutnya. Alhamdulillah ya, itu ya, kita ni hanya boleh melihat sahaja ya dalam bilik yang telah pun disediakan. Walaupun kita ni masa pun mencuburi sebetulnya. Jadi kita akan menyerahkan kepada Puan Nur Akila, mungkin boleh disimpulkan mengenai dengan tajuk kita. Okey, kesimpulannya, hukum bertabaruk dengan asar-asar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus. Ia merupakan salah satu sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, juga diikuti oleh para tabi'in dan juga orang-orang soleh. Tabaruk para sahabat adalah menunjukkan betapa cintanya dan kasihnya mereka itu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal bertabaruk sabit dilakukan dan dijadikan amalan arus perdana yang dibuat oleh orang-orang Islam secara umumnya dan khususnya orang-orang Islam di Brunei. Ingin kami kongsikan setakat tahun 2022 bulan Disember hingga bulan Julai pada tahun ini, bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dibukakan selama 7 kali. Seramai lebih dari 9,000 pengunjung datang ke Balai Khazanah untuk bertabaruk dengan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jumlah peratus pengunjung meningkat setiap kali bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tempoh yang lebih panjang berbanding dengan tarikh-tarikh tertentu, contohnya seperti Isra' Mi'raj awal tahun Hijrah. Untuk makluman jua, pada bulan September tahun ini adalah merupakan peluang terakhir untuk BIS kita mengunjungi bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, lawatan bagi galeri-galeri yang lain masih dibuka seperti biasa. Oleh itu, kami sangat-sangatlah mengalukan para penonton di luar sana untuk sama-sama hadir bertabaruk mengambil berkat daripada rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang BIS kita untuk mengunjungi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada 17 hari bulan sehingga 28 September 2023 kecuali pada hari Jumaat. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai dengan harga tiket, waktu operasi, etika pakaian, bolehlah layari website Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di www.bkishhb.gov.bn ataupun laman Facebook kami iaitu Balai Khazanah Islam. Kalau kita tekan, kalau kita cari Balai Khazanah Islam terus ada tu. Okey, ataupun laman Instagram kami iaitu bkishhb.bn. Akhir kalam daripada kami wakil daripada Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB di atas peluang yang diberikan, dan kami dengan rendah hati ingin memohon maaf
jika ada salah silap. Segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala kekurangan datangnya daripada kami sendiri. Ya, Alhamdulillah ya. Itu dia baru saja kita ikuti bersama dalam segmen Khazanah Cendekiawan Islam, iaitu Tabaruk ya, dengan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Tuan Muhammad Syahirul dan juga kepada Puan Nur Akilah ya kerana sudi ya untuk mempergakan mengenai dengan ya Tabaruk dengan rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.